Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan ZP64 akan menerangkan tajuk kami iaitu perpaduan dalam kepelbagaian kaum. Sebelum itu, saya akan memulakannya dengan sedikit pantun. Burung kedidi di pohon nangka, anak bayan hingga ke dahan. Orang berbudi, kita berbahasa, mesra ikatan, erat perpaduan. Perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka. Ia merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang sosiologi ataupun sains kemasyarakatan. Asas perpaduan bagi suatu masyarakat berbeza. Dalam masyarakat ringkas atau biasa, ia mungkin berdasarkan hubungan kekeluargaan dan nilai saling menghormati dan menyayangi. Bagi masyarakat yang lebih kompleks pula, terdapat beberapa teori berkaitan faktor yang menyumbang kepada perpaduan sosial ataupun masyarakat. Sebenarnya, amalan rumah terbuka yang diwujudkan banyak memberikan kepentingan terutamanya dalam mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan anggota masyarakat di negara kita. Perpaduan yang terjalin sekaligus dapat memudahkan pencapaian matlamat atau misi dan visi negara dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara bangsa. Selain itu, amalan rumah terbuka memberikan makna besar kepada anggota masyarakat mengenai erti perpaduan yang harus wujud untuk mengelakkan sebarang prejudis terhadap keharmonian kaum. Amalan ini juga dilihat sebagai salah satu pertemuan yang melupakan pertentangan pendapat, perbezaan ideologi, perbezaan konsep politik maupun berlainan parti politik sama ada pembangkang atau kerajaan. Jadi, setiap kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya boleh berkunjung ke rumah terbuka kaum lain tanpa sebarang halangan dan kekangan yang perlu dibimbangi. Sehubungan dengan itu, perasaan muhibah antara satu sama lain dapat mewujudkan kehidupan yang lebih harmoni. Semangat kekitaan dapat diamalkan dengan memupuk amalan bertolak ansur dan bertoleransi antara masyarakat berbagai kaum. Kita haruslah bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi mengingatkan pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Sifat bersatu padu antara masyarakat yang berbilang kaum amat penting untuk mewujudkan keharmonian dan semangat berjuang untuk negara. Bukan saja untuk bangsa atau kaum sendiri. Kita harus sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengedudukan bangsa atau agama. Kita tidak berhak mengkritik atau mengutuk adat resam dan kepercayaan kaum lain. Aktiviti yang melibatkan pelibatan keluarga kaum seperti gotong royong. Kebaikan mengamalkan amalan gotong royong ini ialah amalan ini mewujudkan semangat positif antara ahli masyarakat sama untuk memastikan suatu tugasan itu mampu dilaksanakan dengan berkesan. Amalan ini memberikan satu semangat kepada masyarakat bahawa tugasan itu walau berat pun akan mampu diselesaikan dengan begitu baik sekali kerana semua pihak menghulurkan bantuan. Keadaan ini menjadikan semua perkara yang dialami oleh masyarakat dapat diatasi dalam masa yang singkat dan mudah sahaja. Okey, sekarang saya akan menerangkan masuk ke pelbagaian kaum. Dimulakan dengan pantun. Pagi ke darat mencari rotan, singgah turun memasang jerat. Kita sepakat seiring jalan sama membangun teknologi maklumat. Okey, kepelbagaian kaum ini diertikan sebagai masyarakat pelbagai kaum dan dirujuk sebagai suasana kepelbagaian bangsa yang sama-sama atau berkongsi hidup dan tinggal dalam sebuah negara yang sama. Dalam sesebuah negara, contohnya Malaysia, pada kebiasaannya mempunyai beberapa kaum, iaitu Melayu, Cina, India dan diiringi dengan pelbagai etnik. Okey, budaya ini dibahagikan kepada dua jenis. Satu adalah budaya bersifat kebendaan. Contohnya, peralatan dapat memberi simbol makna kepada orang lain. Kedua, budaya bukan bersifat kebendaan. Contohnya, kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang. Menurut Kampus Dewan 2005, edisi keempat, muka surat 102, kepelbagaian kaum ini ialah perihal berbagai jenis. Kepelbagaian merangkumi banyak benda sama ada abstrak atau konkret yang boleh diperoleh di suatu tempat atau kawasan yang sama. Budaya pula merupakan cara hidup manusia yang dibentuk supaya dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan alam sekitar. Muhammad Taib Osman,
1998 memperkatakan budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikan dengan keadaan sekeliling. Seterusnya saya akan menerangkan cara-cara untuk memupuk perpaduan dalam kepelbagaian kaum. Sebelum itu saya akan memberikan sedikit pantun. Pergi ke hulu mengail bertutu, ikan timan masak berlada. Rakyat bersatu bertambah mutu, mendukung wawasan pemimpin berjasa. Antara cara memupuk perpaduan yang pertama ialah semangat kekitaan. Semangat kekitaan dapat diamalkan dengan memupuk amalan bertolak ansur dan bertoleransi antara masyarakat berbagai kaum. Kita haruslah bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Sifat bersatu padu antara masyarakat yang berbilang kaum amat penting untuk mewujudkan keharmonian dan semangat berjuang untuk negara. Bukannya untuk bangsa atau kaum sendiri semata-mata. Kita harus sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira kedudukan bangsa maupun agama. Dia tidak berhak mengkritik atau mengutuk adat resam dan kepercayaan kaum lain. Aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum ini adalah seperti gotong royong, rumah terbuka dan banyak lagi. Seterusnya adalah sifat berdisiplin. Peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan haruslah dipatuhi untuk kesenangan semua pihak. Seseorang rakyat haruslah berakhlak dan berbudi pekerti mulia untuk membolehkan mereka berinteraksi dengan mudah antara satu sama lain. Rakyat yang peramah dan berakhlak sudah tentu dapat meningkatkan reputasi sesebuah negara tersebut. Kita haruslah berkelakuan sopan supaya tidak dilabelkan sebagai rakyat yang biadab atau kurang ajar. Seseorang rakyat juga haruslah mempertahankan serta menjunjung perlembagaan negara untuk mewujudkan keamanan dalam sesebuah negara. Rakyat yang bersifat amanah dan jujur akan dipercayai oleh orang lain dan membawa kepada perpaduan antara rakyat. Pergi Bitango memakai sepatu, di bukit bangunan mencari rotan. Negeri makmur rakyat bersatu, siasat pembangunan jadi pegangan. Di sini saya akan menerangkan tentang kepentingan menjaga perpaduan kaum khasnya di negara kita Malaysia. Pertama, ia dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Satu tragedi berdarah telah berlaku akibat keretakan hubungan antara kaum di antara kaum Melayu dan kaum Cina pada tanggal 13 Mei 1969. Perkara yang tercetus ini mengakibatkan banyak nyawa yang tidak berdosa hilang begitu saja. Kedua, dengan adanya perpaduan kaum, ia akan menarik pelancong dari negara lain. Negara kita Malaysia sering dikenali di mata pelancong asing khasnya dari Eropah kerana keunikannya yang mempunyai pelbagai jenis kaum yang dapat hidup harmoni dalam sesebuah negara. Ketiga, mengukuhkan ekonomi negara. Dengan adanya keseimbangan hubungan antara kaum, ia dapat menarik pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sebagai contoh, pada tahun lepas, pelabur Cina dari China membawa modal sebanyak 1.5 bilion dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi di Sabah Jaya. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi negara sekaligus memperjenamakan semula negara Malaysia di mata negara luar. Seterusnya, negara yang mempunyai keseimbangan kaum yang tinggi dapat mengekalkan kestabilan politik. Politik yang kotor lebih cenderung untuk memainkan sentimen seperti sentimen agama, kaum ataupun budaya yang dapat merosakkan hubungan antara kaum dalam negara itu sendiri. Seterusnya, mengakibatkan campur tangan anasi-anasi luar. Sekian dari saya. Sekarang saya akan menerangkan cara-cara memupuk perpaduan dalam kepelbagaian kaum. Yang pertama, dengan melakukan aktiviti gotong royong di taman perumahan. Hal ini kerana dengan bekerjasama untuk membersihkan kawasan taman perumahan, kita dapat mengenali lebih dekat melalui perbualan dan interaksi antara satu sama lain. Yang kedua adalah kunjung-mengunjung jiran tetangga. Sebagai contoh, mengadakan rumah terbuka ketika perayaan. Dengan mengadakan rumah terbuka, kita dapat fahami tentang budaya kaum lain dan lantas dapat menjadikan masyarakat saling berkenalan dan beramah mesra di samping menikmati makanan tradisional kaum masing-masing. Yang ketiga adalah menghantar anak ke sekolah kebangsaan kerana di sekolah kebangsaan menggunakan
bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa kebangsaan menggalakkan interaksi positif dalam kalangan pelajar pelbagai kaum. Tambahan pula, ibu bapa dan para pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti dan program yang diadakan di sekolah supaya dapat melahirkan semangat berpasukan dan seterusnya dapat memupuk semangat perpaduan. Kesimpulannya, semangat perpaduan hendaklah disemaikan dalam setiap diri individu agar dapat menjadikan negara ini sebagai negara yang berbilang kaum yang harmoni. Dari Kedah ke Kuala Kubu, tunai hajat bersukaria, banyak hikmah hidup bersatu, seluruh rakyat berasa bahagia. Saya pula akan menjelaskan kesan-kesan positif dalam memupuk perpaduan. Perpaduan dalam kalangan pelbagai etnik di negara kita haruslah dikekalkan untuk menjamin keselamatan negara agar kemerdekaan yang kita capai sekarang ini berkekalan. Hal ini kerana perpaduan antara kaum dapat mengelakkan berulangnya perkara yang tidak diingini seperti usahan kaum, contohnya pada 13 Mei 1969 yang telah berlaku di negara kita. Kesan berurusan ini kita dapat lihat betapa ramai masyarakat negara kita yang mati dalam peristiwa berdarah ini. Oleh itu, perpaduan penting agar kejadian yang sama tidak akan berulang. Dalam masa yang sama, kita akan dapat mengekalkan kestabilan politik jika kejadian rusuhan kaum ini dapat dielakkan oleh semua anggota masyarakat yang memiliki semangat nasionalisme dan patriotik yang tinggi. Selain itu, perpaduan antara kaum berkesan untuk melahirkan perasaan cinta akan tanah air dan sanggup berkorban demi negara. Perpaduan dalam kalangan etnik di negara kita juga dapat mengukuhkan lagi keselamatan negara daripada ancaman luar dan dalam negara. Warga negara yang memiliki semangat nasionalisme akan melahirkan kekuatan dalam mempertahankan negara ini daripada campur tangan kuasa luar, seterusnya memelihara kedaulatan negara dan mengekalkan kemerdekaan negara ini seterusnya. Perpaduan negara yang jitu yang juga berkesan dalam membina sesebuah masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain disebabkan faktor rasa bersama dan kekitaan yang lahir dalam jiwa seluruh anggota masyarakat. Sifat dengki dan khianat akan lebur begitu saja jika semua anggota masyarakat memiliki sifat saling memupuk, menghormati yang dipupuk sejak kita kecil lagi. Daun palas dilipat-lipat, buat kelupis di pagi raya. Lama sudah hidup sepakat, hidup harmonis, bertambah jaya. Sekarang saya akan menerangkan tentang kesan negatif jika kita tidak mengamalkan perpaduan. Kesan negatifnya ialah wujudnya masyarakat yang tidak bermoral, tidak bertolak ansur, tidak beretika, tidak kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan. Apabila tidak wujud perpaduan, maka secara tidak langsung akan wujud masyarakat yang tidak bermoral dan tidak bertolak ansur. Apabila wujud masyarakat seperti ini, pergaduhan dan pertelingkahan di kalangan rakyat boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Hal ini tidak boleh dibiarkan kerana sekiranya tidak dibendung, ia boleh menyebabkan kematian akibat pergaduhan yang teruk. Masalah etnik yang sensitif sekiranya tidak dapat dihadapi dengan teliti. Implikasi seterusnya ialah negara tidak dapat mengubah semua corak ekonomi dan kehidupan daripada pertanian kepada perindustrian. Seperti mana yang kita tahu sebelum peristiwa 1969, ekonomi dalam negara lebih dikuasai oleh golongan Cina berbanding rakyat tempatan yang hanya bekerja sebagai nelayan, dan keharmonian namun sia-sia tanpa usaha pihak pentadbiran negara untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional dalam negara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.